Salam sejahtera, pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Adun Bilut terhadap Ketua Pembangkang agar mengundur diri kerana kegagalan PRN Melaka. Jadi di sini saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Adun Bilut ini saya sifatkan sebagai kenyataan pribadi yang mana tidak mewakili parti DAP. So di sini kita lihat bahawa kenyataan yang dikeluarkan itu juga bercanggah pada pandangan saya kerana keputusan yang dibuat dalam Pakatan Harapan itu bukan dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi nak menanggung ataupun tanggungjawab itu dipikul oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana persetujuan yang dibuat bersama akan menjadi beban kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang apabila gagal seperti ini. Kita lihat apa yang berlaku dari sisi logonya saja. Kita lihat apabila mereka menggunakan logo Pakatan Harapan, itu bukan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah persetujuan bersama kepimpinan, yaitu DAP dan Amanah. Begitu juga apa yang berlaku PRN Melaka ini apabila terpaksa Datuk Seri Anwar Ibrahim menelan kepahitan mengambil dua orang adun untuk diletak ke Amanah dan juga kepada PKR. Kerana ini adalah masalah dalaman yang tidak perlu saya cerita di sini. Tetapi bolehlah dikatakan untuk mengenang budi akhirnya menerima padah kekalahan yang teruk di Melaka ini. Jadi pada saya pengajaran yang kita perlu ambil daripada kekalahan di Melaka ini bukan kita sebagai wakil rakyat mengkritik terlalu keras seperti itu. Jika Adun Bilut rasa beliau terlalu hebat, maka buktikan diri untuk PRU ke-15 nanti, mohon untuk bertanding sebagai Pak Ahli Parlimen. Di sinilah kita lihat, jika kita bertindak seperti itu, hanya untuk nak mencari glamour, untuk mencari nama, untuk kepentingan pribadi, maka nanti akan menerima padahnya adalah kita sendiri. Kekuatan sesebuah gabungan itu, seperti Pakatan Harapan, adalah terbentuk daripada kerjasama. Jika pemimpin yang ada di dalam bertelagah, maka di situ akan tidak ada kekuatan. Umpama yang kita lihat, lidi kalau satu batang dipatahkan, maka patah. Tetapi kalau banyak, tidak boleh patah, cuma bengkok. Begitu juga kekuatan sesebuah pasukan itu. Harus ada kerjasama. Jadi kegagalan itu sepatutnya diambil sebagai batu loncatan untuk kita bekerja keras, terutamanya mereka-mereka yang masih lagi menjadi wakil rakyat, untuk turun ke bawah menyantuni rakyat. Jangan menjadi wakil rakyat yang hanya mengkritik pemimpin kamu. Jika kamu rasa kamu layak, rasa kamu hebat, tubuh parti kamu sendiri. Jadi kamulah bosnya. Jika kamu mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti itu, maka di sini kita rakyat lihat bahwa seolah-olah kamu tidak layak untuk mengkritik. Jika kami rakyat ini mengkritik, ini adalah suara kami karena kami yang mengundi kamu orang untuk menjadi pemimpin. Jadi itulah hakikatnya. Bila hari ini berlaku kekalahan, kesalahan dan tanggungjawab itu dibebankan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pada saya tidak adil. Karena keputusan dilakukan oleh pucuk pimpinan kamu yang mana diwakili oleh Lim Guan Eng sebagai wakil DAP, YB Mat Sabu sebagai wakil dan presiden Parti Amanah. Begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk menerajui pengurusi Pakatan Harapan itu juga dipersetujui oleh kedua-dua dan ketiga parti, yaitu Amanah, PKR dan juga DAP. Yang mana sekarang ini kita tahu tergabung pula APCO. Ini adalah satu daripada kehendak pucuk pimpinan. Bukan apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengundur diri. Apakah keuntungan kepada komponen dalam Pakatan Harapan itu? Jika DAP rasa nak mengundur diri daripada Pakatan Harapan ataupun PKR nak mengundur diri daripada Pakatan Harapan, ini adalah satu tindakan keegoan. Bukan bertindak atas semangat setia kawan. Jadi apabila satu kumpulan terbentuk itu, hasilnya adalah kerjasama. Apabila tidak ada kerjasama, maka kegagalan akan berlaku. Begitulah yang kita lihat, kekalahan di Melaka ini adalah hasil daripada kerjasama yang kurang mantap sebenarnya. Sepatutnya perlu lagi kerjasama yang baik dan kita harus melihat akar umbi di bawah
Begitu juga calon-calon kita. Adakah calon-calon kita ini disukai oleh rakyat? Tetapi untuk Adun Bilut ini mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang ahli politik seperti itu dan begitu panas sekali di media, ini jelas pada saya beliau masih tidak profesional sebagai seorang ahli politik. Jika kita melihat dari sisi lain, ini akan dilihat oleh pihak musuh lain untuk mereka bertindak lebih agresif dalam memecah belahkan Pakatan Harapan yang telah ada. Karena apa yang berlaku hari ini, kekalahan ini, mereka banyak juga menjual nama-nama DAP. Tetapi orang-orang PKR, orang-orang amanah yang lebih ke depan, lebih menonjol untuk coba menutupi masalah ini dengan memberi alasan ataupun kenyataan-kenyataan yang boleh mengukuhkan hubungan. Jika cara begini, Adun Bilut ini tidak memikirkan bahawa kepentingan gabungan ini hanya untuk beliau sendiri, maka di sini jelas jika DAP bersorangan tidak ke mana juga. Jika PKR bersorangan tidak ke mana juga. Apatah lagi Parti Amanah. Jadi beginilah. Untuk kita nak lihat kepentingan pribadi dalam soal kerjasama parti ini, harus kita lihat kepada pucuk pimpinan parti masing-masing, bukan kepentingan pribadi. Jika kita mengeluarkan kenyataan mengikut hala nafsu kita ni sendiri, maka itulah akibatnya. Jangan berfikir bahawa apabila kamu dalam DAP, maka kamu rasa kamu dah hebat. Itu salah. Kerana jika kamu rasa kamu nak menjadi wakil rakyat sahaja, tidak ada keinginan untuk nak mentadbir negara, tidak ada keinginan untuk nak mengambil alih kembali kuasa yang telah dirampas, maka akan menjadi satu kegagalan kepada parti ini nanti. Kerana itulah di Melaka kegagalan ini jelas terlihat. Jadi Adun seperti ini patut memikir dan perlu belajar, jangan mengeluarkan kenyataan yang sewenang-wenangnya. Kerana dia akan menjejaskan hubungan. Di Sarawak ini saya lihat apabila kenyataan yang saya lihat di media, yaitu menggunakan bendera masing-masing, memang saya akui DAP di Sarawak kuat. Ini ada track record mereka. Kerana mereka juga tidaklah lompat parti. Tetapi jika PKR tidak ada yang lompat parti, maka kekuatan PKR sebenarnya juga ada di Sarawak. Cuma apa yang berlaku ini, apabila di Sarawak mereka cuba memecahkan, iaitu menggunakan logo masing-masing, tidak apalah. Tetapi gabungan di pusat jangan diganggu. Kerana apabila diganggu, maka akan bocor kita punya dalaman. Jadi apabila keluarkan kenyataan, haruslah berhati-hati. Jangan kita menyinggung kepada parti yang ada dalam komponen. Tidak mudah untuk membuat gabungan. Ini adalah satu yang saya lihat. Jadi pada saya itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu itu. Dan saya harap Adun Bilut itu memikirkan isu ini. Tidak perlulah meletakkan ego itu terlampau tinggi. Cukuplah kita mengkritik, tetapi lihat apa kenyataan kita. Jangan meletakkan kesalahan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apapun rancangan, apapun cadangan adalah diputuskan bersama pucuk pimpinan tertinggi parti masing-masing sebelum berlakunya PRN Melaka itu. Termasuklah isu logo tu. Jadi itulah yang saya lihat. Dan berkenaan dengan pengambilan dua orang itu, yang mana pergi ke Amanah dan pergi kepada PKR, itu adalah keputusan yang saya lihat, saya rakyat lihat ya, bahawa membalas budi. Jadi impaknya, risikonya memang harus ditanggung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pemimpin. Kerana pada saya, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah betul. Seorang pemimpin harus berani. Jika nak jadi seorang pemimpin tidak berani, maka buat apa jadi pemimpin? Kerana beliau adalah jenderalnya untuk Pakatan Harapan. Maka keputusan apabila dibuat bersama dan diputuskan terakhirnya oleh beliau, maka kalah menang itu adalah adat pertandingan. Itu sahaja yang saya lihat. Dan Adun Bilut
Bilut ini haruslah belajar lagi. Jangan suka sembarangan, sembrono membuat kenyataan pribadi yang mana kita tidak tahu selepas ini PRN apakah beliau akan menjadi seorang pemimpin lagi. So, pikir-pikirkan di situ dan sekian, terima kasih. Thank you.